Okay. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum min zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah Azza wa Jalla dengan limpah kurnianya kita masih diberi ruang dan peluang untuk kita menambah lagi amal kebaikan, untuk kita menambah lagi pahala-pahala di sisi Allah untuk kita bawa bila kita bertemu dengannya. Untuk Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tu masih lagi memandang kita untuk dan memilih kita untuk duduk dalam majlis ta'lim, yang mana majlis ni adalah majlis para malaikat yang begitu ramai tu, yang kita tak nampak, bertindan antum daripada langit dunia tu mencari majlis-majlis ta'lim. Kalau nak kira daripada segi kekayaan, kita ni bukanlah orang yang kaya. Kalau kira daripada segi kesihatan pun, kita ni bukanlah orang yang sihat tu, kita sakit. Ada orang lebih kaya, lebih sihat, dan ada juga orang lebih masa lapang, banyak tu, banyak masa lapang. Tapi Allah Azza wa Jalla antum tak memilih mereka. Disebabkan apa? Disebab keinginan mereka sendirilah. Mereka tidak ada niat untuk datang belajar, maka mereka akan duduk macam tu lah antum. Kita masih lagi membaca kitab kita antum, kitab Subul Salam bab jenazah. Bab jenazah antum. Sebelum tu mari kita ambil pelajaran daripada beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama antum kita ambil daripada surah Luqman antum. Surah Luqman ayat 34. Surah Luqman ayat 34 antum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Innallaha 'indahu 'ilmus saa'ah wa yunazzilu al-ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Innallaha 'alimun khabir. Dalam ayat ni antum, Allah Subhanahu wa taala cerita tentang 5 perkara yang tidak ada makhluk manusia mana pun yang tahu. Dalam surah Luqman ni Allah Taala cerita tentang satu benda alam ghaib yang mana-mana makhluk pun tak tahu. Siapa pun tak tahu. Dia cuma boleh ramal antum. Dia cuma boleh ramal, tapi betul tak betul wallahu alam bisawab. Tapi Allah nak beritahu apa, benda ni dia punya hak milik Allah. Allah saja yang tahu. Yang pertama Allah Ta'ala kata innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Siapa pun tak tahu. Boleh ramal antum 2027, 2030, ramalan antum. Tapi Allah Ta'ala kata yang pertama kita kena tahu, hari kiamat ni pengetahuan dia ada di sisi Tuhan. Siapa pun tak tahu. Satu. Yang kedua, wa yunazzilul ghais, dan Allah Ta'ala dialah yang menurunkan hujan. Dialah yang menurunkan hujan. Siapa boleh turun hujan tu? Panggillah pemurah hujan ke, buatlah apa-apa teknik, guna teknologi sains ke. Kalau Allah tak izin, hujan tak turun. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Allah Ta'ala yang menurunkan hujan. Dengan rahmat dia kita dapat hujan. Yang ketiga Allah Ta'ala kata apa? Wa ya'lamu ma fil arham. Allah Ta'ala saja yang tahu apa yang ada dalam rahim kandungan seorang ibu. Tengok, nani ibu yang mengandung tu. Tak lah ni mereka piskan mereka boleh tahu. Ayat ni kata Allah saja tahu kandungan yang ada dalam rahim ibu. Tak lah ni doktor scan dia boleh beritahu lelaki ke perempuan.
Yang ni antum, Allah Ta'ala cerita tentang apa? Pada penciptaan awal manusia. Siapa pun tak tahu. Yang tu dah jadi dah antum. Cuba kadang-kadang silap, kata laki-laki keluar perempuan. Yang ni pasal awal-awal ciptaan, masa mula-mula. Siapa tahu? Siapa pun tak tahu. Tengok. Yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tak ada satu orang pun dia beritahu esok dia nak buat apa. Esok nak jadi apa? Kita tak beritahu. Bukan kata esok, sekejap lagi nak jadi apa pun kita tak tahu. Surah Luqman ni kata apa? Tak ada satu. Apa dah? Allah Ta'ala kata wa ma tadri nafsun, bukan anfus. Itu jamak nafsun. Setiap daripada kita ni, kita tak tahu esok nak jadi apa. Tengok. Sama ada kita ni nak buat baik ke, nak buat jahat ke, tak tahu. Mataksibu bermakna dia buat perbuatan. Esok kita nak buat apa, kita pun tak tahu. Sama ada buat jahat ke buat baik, kita pun tak tahu. Tengok. Yang kelima, apa dia? Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dan tak ada satu orang pun manusia yang tahu bumi mana dia akan mati. Betul. Kita ingat kita akan mati di bumi Malaysia. Dah, Quran kata dah. Tak ada seorang pun daripada hampa yang tahu hampa ni nak mati di bumi mana. Itu semua adalah ilmu pengetahuan Allah Ta'ala. Kita rasa kita duduk Malaysia, kita tak keluar pergi mana, kita mati di Malaysia. Belum tentu. Belum tentu antum. Di mana saja Allah Ta'ala letak bumi yang kita akan mati, di situ kita akan berada. Tengok, ini 5 benda antum yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Luqman. Nak bagi tahu kita ni makhluk yang tak tahu alam ghaib. Dan innallaha alimun khabir, dan sesungguhnya Allah meliputi pengetahuannya. Dia sangat tahu. Ini 5 benda yang kita tak boleh tahu. Tengok. Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad, Ibn Hibban dan Al-Hakim dari beberapa orang sahabat mereka berkata, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, iza aradallahu qabadu abdin bi ardi ja'alahu fiha. Kata Imam Ahmad, Imam Bukhari, Ibn Hibban, Al-Hakim, dia berkata, Nabi kata, beberapa orang sahabat meriwayatkan hadis ni, jika Allah nak mencabut nyawa seorang hamba di tempat tertentu, maka Allah akan menjadi sesuatu kepulannya berada di negeri tersebut. Allah Ta'ala nak cabut nyawa seorang hamba di tempat tertentu yang hamba tu tak tahu. Allah Ta'ala akan jadikan dia akan pergi sana, ada satu keperluan urusan. Ayat-ayat macam ni antum, hadis-hadis ni nak beritahu apa antum? Tidak ada manusia yang tahu waktu, tempat, bila dia akan mati. Itu dia punya tajuk penting. Apa dia? Berdasarkan surah Luqman, berdasarkan hadis ni, para ulama kita nak kata apa? Allah Ta'ala nak bagi tahu kat kita sebagai hamba dia, tak ada seorang daripada kita pun yang boleh tahu masa dia nak mati dan tempat yang dia nak mati. Tak kira tu. Bila-bila masa pun tu, sampai masa pasti mati. Anda tengok 3 hari sudah kan 4 hari sudah kan, video itu Grab kan, bawa Grab kan, dia berhenti kat traffic light, dia berhenti traffic light tu, dengan ada lagi beberapa orang, dia nampak 2 kereta 2 race tu, dia dah nampak berjalan belah sana, tak ada kena-kena dengan dia nampak. Lepas tu nampak mereka bergeser sama-sama mereka, satu kereta pergi belah kiri, satu kereta tu mai kat dia tengok tu, dia kali-kali kereta tu mai depan dia. Antum dia ada belah sini. Sebab Allah Ta'ala kata bila kematian tu datang, dia tidak akan ada masa sampai tu kan tu, dia kali-kali bukan terus sampai mati on the spot. Baru kahwin 2 minggu, orang sebelah tu pula bini baru mengandung, doa cedera parah. Tengok, tak buat apa pun, tunggu malaikat datang. Jadi dia nak kata apa, para ulama kita nak kata apa, ayat Quran, hadis macam ni nak bagi tahu apa, bumi mana, tempat mana, masa bila, kita tak tahu. Dan dia tu antum keluar pagi, dia pergi kerja tu, dia pun tak tahu kata dia akan mati di traffic light tu. Dia pun tak tahu, dia pun tak sangka, dia pun tak ingat apa pun antum. Tengok, tu lah. Kita kata apa, berdasarkan ayat Quran surah Luqman ni dan hadis ni, kita kena sentiasa buat persediaan.
Kena sentiasa buat persediaan. Saya yang cakap juga kena buat persediaan, antum yang dengar juga kena buat persediaan. Benda ni itu satu benda yang kita kata pasti akan berlaku. Cuma persoalan dia, sudah bersediakah kita untuk menghadapi benda itu? Itulah persoalan dia. Saya yang bercakap dah bersediakah? Antum yang dengar dah bersediakah untuk kita berpindah ke alam barzakh? Satu alam yang kita tak tahu untuk, yang sangat menggerikan, Tengok antum, Allah SWT berfirman pula dalam surah Al-An'am ayat 61. Wa huwal khahiru fawqa ibadihi wa yursilu 'alaikum hafazah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffattahu rusuluna wa hum la yufarritun. Dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya. Tengok surah apa? Al-An'am ayat 61. Allah Ta'ala mulakan dengan ayat itu. Allah Ta'ala kata, dan dialah yang berkuasa atas sekalian hamba-Nya dan mengutus pada kamu malaikat-malaikat pengawal yang menjaga dan menulis segala apa yang kamu lakukan. Di sisi kita ni ada dua malaikat yang mengawal dan sentiasa menulis apa yang kita buat. Dan Allah Ta'ala kata, sampai bila? Hafazah, sampai bila dia akan tulis, dia akan jaga? Sampailah, Allah Ta'ala kata, sehingga hatta iza jaa ahadakumul maut, sehinggalah apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu utusan kami akan mengambil nyawa, dan mereka itu, para malaikat, tidak cuai dalam menjalankan kewajipan. Nak kata apa antum? Selagi kita tak mati, dia duk tulis apa kita buat, baikkah, burukkah, dia tulis. Dan dia kata Allah Ta'ala sifat malaikat, wahum la yufarritun, dia tak pernah cuai. Tak pernah cuai tu, tak pernah ikut teralik tak tulis ke, tak, sentiasa menulis saja. Dan kata Ibn Katsir apabila dia menafsirkan ayat apa? Ayat lalu utusan kami, yakni malaikat mengambil roh. Tengok Allah Ta'ala kata, apabila utusan kami mengambil roh. Allah Ta'ala guna perkataan utusan kami. Makna dia banyak ke malaikat yang ambil nyawa ni? Sebab apa ayat ni kata, apabila, tengok, iza jaa ahadakumul mautun tawattahu rusuluna wa hum la yufarritun. Kami punya utusan. Banyak ke malaikat roh yang ambil nyawa ni? Kata Ibn Abbas, dia kata para ulama lainnya mengatakan malaikat maut itu mempunyai beberapa pembantu dari kalangan para malaikat yang mengeluarkan roh dari jasad. Tengok, dia ada pembantu. Malaikat ni, malaikat maut ni, dia ada pembantu. Dia ada pembantu dalam urusan mencabut roh manusia. Tengok, lalu malaikat maut mencabutnya jika sudah sampai di Al-Qub. Bila dia sampai di Al-Qub, baru malaikat maut cabut. Sebab dalam Quran surah Sajadah Allah Ta'ala kata, innal malakal mautul ladzi, innal malikal mautul ladzi. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya kami yang mengutuskan malakal maut. Mana dia satu malaikat, mana dia malaikat maut ni satu. Jadi ayat ni bila dia kata banyak utusan kami, rusuluna, dia guna perkataan dalam ayat ni. Allah Ta'ala guna perkataan apa tu? Rusuluna juga merujuk kepada malaikat, bukan merujuk kepada rusul saja. Ayat ni Allah Ta'ala kata, iza jaa ahadakumul mautu tawaffatahu rusuluna wa hum yufarritun. Dalam ayat ni surah Al-An'am ni, malaikat, Allah Ta'ala guna perkataan rusuluna, utusan kami. Ada rusuluna juga boleh diterjemah kepada utusan, yakni malaikat itu. Jadi, dan Allah Ta'ala sebut mereka ni tak cuai tu. Mereka ni sentiasa bersedia tu, menunggu arahan daripada Allah Ta'ala. Tengok. Jadi antum daripada dua ayat Quran ni dan satu hadis yang kita baca ni, dan juga hadis yang kedua ni, ini satu benda antum yang sangat menggerikan, yang sangat menakutkan, dan pasti akan berlaku kepada kita yang ada di dalam majlis ni, ataupun orang yang sedang melihat bicara hati live ni, ataupun orang yang tak hadir. Benda ni semua orang akan hadapi antum, dan tak ada seorang pun daripada kita yang boleh terlepas. Dan lagi dahsyat antum, Allah Ta'ala sebut dalam surah Jumaat. Oh, lagi dahsyat antum.
Allah Ta'ala cerita, innal mauta sesungguhnya al mauta alif lam ma'rifah ta bari atas. Innal mauta alif lam ma'rifah, apa dia? Alif lam kita kenal, ta bari atas. Maut itu yang kita kenal, tak ada seorang pun tak kenal. Allah Ta'ala kata, bila sebut tentang maut surah Jumaat kita, tak ada seorang pun tak kenal. Kalau kita kata anda tak mati, mati tu apa? Tak. Korang kata innal mauta alladhi yufarriqu, innal mauta tafiruna minhu, sesungguhnya mati tafiruna minhu, yang kamu cuba lari daripadanya. Anda tengok Allah Ta'ala awal-awal beritahu, sesungguhnya tak diragukan lagi, sesungguhnya mati yang hampa kenal, hampa tahu. Tafiruna minhu, yang hampa akan cuba lari daripada dia. Dia tu apa? Dia tu kembali kepada mati tu. 2 kali dah sebut. Satu ayat 2 kali dah sebut. Tafiruna minhu, yang kamu cuba lari daripada dia. Fa innahu mulaqikum, dia sesungguhnya dia akan datang kepada kamu. 3 kali dalam satu ayat disebut tentang mati. Oh, dahsyat tu. Dahsyat. Allah Ta'ala beri penekanan tentang benda tu. Jadi kenapalah hampa tak mau berpersediaan? Summa turaddu ila alimul ghaibi wasyahada, kenapa diadakan kematian tu? Kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang ghaib dan juga yang nyata. Kenapa dikembalikan roh? Kenapa dicabut nyawa? Sebab kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui ghaib dan juga nyata. Wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, dan Allah dia akan cerita balik ke kamu apa yang kamu buat ketika kamu hidup di dunia ni. Dia satu surah, satu ayat surah Jumaat. Dah kalau orang tu nak insaf, kalau dia nak berubah, ayat ni dah boleh bagi dia. Allah sebut mati 3 kali. Allah Ta'ala kata hampa akan mai jumpa aku. Kenapa hampa kena jumpa aku? Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun, aku akan cerita balik apa hampa buat masa aku bagi hampa hidup di dunia. Aku bagi hampa masa, hampa sihat, aku bagi kesihatan, aku bagi rezeki, aku bagi masa lapang, aku bagi isteri, aku bagi anak, semua nikmat aku bagi makan, minum. Apa yang hampa buat dengan nikmat-nikmat tu? Apa yang menghalang hampa untuk datang rumah aku? Hampa boleh pergi semua tempat merata, hampa pergi dengan pergi Johor, Singapura, England, London, semua hampa pergi. Kenapa rumah aku hampa tak main? Antum, soalan ni kalau Allah tanya antum nak jawab macam mana? Inilah masa, ruang, peluang yang Allah Ta'ala bagi antum. Kita mesti guna dengan sebaik-baiknya antum. InsyaAllah antum, mudah-mudahan saya yang bercakap, antum yang dengar, dan semua umat Nabi SAW dapat ambil pelajaran daripada Al-Quran dan hadis antum. Sekarang kita tengok kitab kita antum. Kita masuk kepada hadis. Buku kitab saya 505 lah hadis dia. Daripada siapa? An Ibnu Umar radhiyallahu khala. Kata hadis ni daripada Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala lamma tuwaffa Abdullah ibni Ubay, jaa ibnahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam fa qala a'ti khamisaka ukhaffanuhu fi fa'atahu muttafaq alaihi. Antum, daripada Ibnu Umar radhiyallahu, seorang sahabat Nabi, dia kata ketika Abdullah bin Ubay meninggal. Yang ni Abdullah bin Ubay munafik, bapa munafik, laknatullah alaihi. Dia ni satu orang yang sangat memusuhi Nabi, sangat tidak suka pada Nabi SAW. Dia sentiasa mencari salah Nabi. Dia memang mati antum. Kemudian apa berlaku antum? Datanglah anaknya. Tengok, jaa abnuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak dia pergi jumpa Nabi SAW. Anak dia masuk Islam tu. Dahsyat. Bapa munafik. Nabi beritahu ni lah bapa munafik zaman tu. Antum, Rasulullah sebut bapa munafik zaman tu. Oh, dahsyat. Dan munafik ni kita tahu dia punya neraka lebih dalam daripada orang musyrikin ni. Pasal dia munafik tu. Dia menunjukkan cinta Islam tapi dalam hati dia tak ada tu. Dia munafik. Anak dia mai jumpa Nabi. Anak dia kata apa? Ya Rasulullah, berikanlah bajumu kepadaku, akan aku gunakan untuk mengafani ayahku. Kemudian Nabi SAW memberi baju beliau kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak dia sayang tu. Anak tentulah sayang bapa. Mana ada anak tak sayang bapa? Mana ada?
Bapa juga sayang anak. Walaupun bapa dia munafik, dia tahu bapa dia munafik, Nabi sebut. Tapi sebagai anak, sayang, kasih bapa tu ada. Dia cuba juga nak tolong bapa dia macam mana? Dengan dia minta baju Nabi untuk digunakan mengafani mayat bapa dia. Patut dia suruh Nabi doa atau suruh baca Fatihah lah tu. Ya Ustaz, sedekah lah Fatihah kat bapa aku. Dia patut dia suruh bersedekah Fatihah lah. Dia minta baju. Takkan dia lupa nak suruh Nabi baca Quran, dia Quran kat bapak dia kot. Tak, dia minta baju. Nabi bagi yang tu. Tengok. Mari kita tengok apa Imam San'ani kata. Dia kata, hadis ini menjadi dalil disyariatkan mengkafani mayat dengan baju mana telah dijelaskan di muka. Hadis ni menjadi dalil, kata Imam San'ani, boleh kafan mayat pakai baju. Sebab apa? Nabi bagi baju dia kepada Abdullah bin Ubay. Nampak tak tu? Yang kita dah baca dah minggu lalu. Bukan minggu lalu, minggu sebelum tu. Apa dia? Para ulama kita berdasarkan hadis ni terpecah kepada 3 pandangan. Satu, dia kata boleh pakai baju tanpa serban. 2, baju dan serban. Yang ketiga, yang paling afdal, tak ada baju, tak ada serban. Sebab Nabi dikafankan tanpa baju dan serban. Kalaulah baju dan serban tu baik, kata ulama yang berpegang kepada kata Nabi dikafankan tanpa baju dan serban, tentulah Allah Ta'ala dah suruh wahyukan kepada bagi ilham pada sahabat untuk kafan Nabi dengan baju dan serban. Imam Syafi'i kita dah baca dalam kitab Al-Um, dia kata apa? Aku tidak menyukai mayat diberi baju dan serban. Tapi dia kata apa? Tidak mengapa jika mayat diberi baju dan serban. Kenapa? Sebab ni hadis dia. Hadis inilah menjadi dalil. Tengok Imam San'ani guna kataan apa? Disyariatkan. Dahsyat tu. Dia kata disyariatkan. Tengok. Ini pandangan dia lah tu. Ini pandangan dia lah. Tak apa. Secara zahir hadis bahawa sesungguhnya ia Abdullah bin Abdillah datang meminta baju kepada Nabi SAW sebelum ayahnya dikafankan. Tengok Imam San'ani kata yang dia minta baju tu, dia kata tadi untuk apa? Untuk dia mengafani bapa dia. Bermakna baju tu digunakan untuk kafan. Makna dia bapa dia belum dikafankan. Ini hadis dia. Okey. Kemudian Imam San'ani kata, namun riwayat ini bertentangan dengan apa yang ada pada Imam Bukhari. Ada hadis lain. Hadis yang pertama, dia minta baju untuk kafan bapa dia. Itu hadis yang pertama. Okay. Hadis yang kedua, dalam Bukhari, daripada Jabir pula, dia kata apa? Sesungguhnya Nabi SAW mendatangi Abdullah bin Ubay setelah selesai dikuburkan tanpa dikafan. Kemudian beliau mengeluarkannya dan membersihkannya daripada tanah, lalu mengkafankannya dengan menggunakan baju beliau. Tengok. Saya ulang. Tadi hadis pertama, hadis itu juga ada yang sahih. Hadis itu ada yang sahih. Kata Ibn Umar, Abdullah bin Ubay datang pada Nabi, minta baju Nabi, dan dia kata dia nak guna baju tu untuk kafan mayat bapa dia. Bermakna belum dikafan. Tapi hadis yang kedua daripada Jabir, hadis ni di Bukhari juga. Hadis ni kata apa? Jabir kata Nabi pi kubur Abdullah bin Ubay. Setelah apa? Setelah selesai dikuburkan tanpa dikafankan. Dikafankan. Betul? Maksudnya kafan biasalah. Bukan pakai baju macam tu. Lepas tu Nabi suruh buat apa? Nabi suruh keluarkan dia. Kemudian ada riwayat lain yang kata Nabi ludah, Nabi sapu kat badan dia. Nabi ludah dan Nabi sapu kat badan dia. Anda tengok berapa benda Nabi buat untuk selamatkan dia. Nabi ludah, Nabi sapu badan dia. Kemudian Nabi suruh kafan dengan baju Nabi. Dahsyat tu. Berapa benda Nabi buat. Masalah dia sekarang tu, dalam hadis riwayat yang cerita tentang benda ni, tak ada satu riwayat pun Nabi baca Quran kat dia. Nabi punya nak tolong dia. Bukan tak mau tolong. Nabi nak tolong dia. Sampai Nabi boleh ludah,
Dalam hadis Muslim tu sampai Nabi bagi pakai baju Nabi bagi kena dengan dia punya kulit punya tolong dia. Tiba-tiba Nabi lupa baca Fatihah. Lupa nak sedekah Quran kat dia. Antum ingat kalau benda tu boleh tolong mayat, agak-agak Nabi baca tak? Kemudian riwayat tersebut jelas menunjukkan bahawa pemberian dan pemakaian bajunya setelah dikuburkan, dan ini bertentangan dengan hadis Umar. Hadis Jabir ni nampak jelas Nabi pergi kubur, berkelak mayat, lepas tu baru bagi kafan. Tengok. Maka para ulama kita cuba menggabungkan pengertian kedua hadis yang bertentangan itu. Baca dua hadis sahih tu. Dua hadis sahih mana boleh tolak? Mana boleh tolak? Macam mana cara gabung dia? Satu, apa yang dimaksudkan dengan ucapan Ibnu Umar? Maka Nabi SAW memberikan baju beliau kepadanya. Bila Ibnu Umar kata bila Abdullah bin Ubay main minta baju, Nabi kata insya-Allah. Nabi kata nanti aku bagi. Makna dia tak bagi lagi. Itu kena faham. Para ulama kita kata apa? Masa anak dia main minta baju, Nabi kata ya. Bukan Nabi buka baju bagi tak. Nabi kata ya. Nabi tak bagi lagi. Itu. Jadi dia kata tak bertentangan lah antum. Tak bertentangan lah. Kenapa? Kerana Nabi mengiyakan untuk memberikannya belum diberikan. Tengok. Demikian juga apa ucapan yang terdapat dalam hadis Jabir setelah penguburan, iaitu menunjukkan, Nabi kata tunjukkan kuburannya. Bahawa yang dimaksudkan hadis Jabir itu adalah bahawa peristiwa yang terjadi setelah pengeluaran mayat dari lubang kubur adalah bahawa beliau meludahnya sedangkan bajunya telah dipakaikan sebelumnya. Makna dia, masa Abdullah bin Ubay minta, Nabi kata ya saya akan bagi, tapi tak bagi lagi. Nampak gayanya hadis tu tak bertentangan lah antum. Bukan bertentangan. Kalau kata Nabi bagi masa Abdullah bin Ubay minta, ada bertentangan lah. Dia bertentangan pula lah. Tadi kata sebelum kapan, yang ni pula dah kubur dah. Nabi kata ya nanti aku akan bagi. Jadi setelah dikuburkan, baru Nabi mai bagi baju Nabi. Tengok. Penggabungan pengertian kedua hadis ini menunjukkan bahawa kedua peristiwa tersebut terjadi dalam waktu yang bersamaan, kerana penggunaan huruf waw itu tidak selamanya menunjukkan peristiwa yang berurutan dan tidak pula menunjukkan terjadi bersamaan. Kata Imam San'ani, penggabungan kedua hadis itu tidak menunjukkan bahawa kedua peristiwa itu tersebut dalam waktu yang sama. Dalam waktu yang sama. Makna dia macam mana tu? Bila Abdullah bin Ubay minta baju, Nabi bagi. Lepas tu bila pula yang Nabi bagi baju dekat di kubur, menunjukkan benda tu bukan berlaku pada waktu yang sama. Benda tu berlaku pada waktu yang berasingan. Waktu yang pertama Nabi mengiyakan, waktu yang kedua baru Nabi pergi bagi. Anda tengok dalam hadis tu dia kata apa? Bukan setakat Nabi suruh keluar mayat dia. Nabi ludah tu. Ayat ludah Nabi tu. Bayang fikir tengok. Penuh barakah ayat ludah Nabi. Siapa ni nak tolong umat? Walaupun dia buat macam-macam kat Nabi masa dia hidup. Sampai Nabi kata dia bapa munafik. Nabi usaha juga antum. Sampai antum tengok bila Nabi nak semayang, Umar tak bagi. Dahsyat dia. Nabi nak semayang, Umar tak bagi. Umar kata kat Nabi, dia bapa munafik ya Rasulullah. Kenapa nak semayang mayat dia? Han tak ingat ke masa dia hidup apa dia buat kan? Dahsyat tu. Dahsyat. Nabi kata tak, aku nak semayang. Aku nak semayang. Sampailah Allah Ta'ala turunkan ayat Quran surah Taubah. Tak boleh semayang sampai bila-bila mayat orang yang munafik, musyrikin ni. Tak boleh. Tengok antum. Sebab tu antum, di antara sahabat Nabi yang ayat Quran banyak turun adalah Umar Khattab radhiyallahu anhu. Dahsyat. Banyak antum ketika terjadi peristiwa penaklukan perang antum Badar kan, ada berapa tawanan. Jadi Nabi tanya ke Abu Bakar dengan Umar, tanya, apa kita nak buat tawanan ni? Apa kita nak buat dengan mereka ni? Abu Bakar bagi cadangan, suruh mereka ajak anak-anak orang Islam. 10 orang, okey dah, lepas mereka. Umar kata,
Jangan. Bunuh dia. Umar kata bunuh dia. Bunuh dia. Tengok. Dah Nabi menerima cadangan Abu Bakar. Nabi menerima cadangan Abu Bakar. Dan Abu Bakar ni pun tu dahsyat, hebat tu. Sangat hebat tu. Dia masuk Islam tu, dia dakwah lebih kurang dekat 6 orang. Termasuk Ubadah. Jarrah masuk Islam dengan Abu Bakar. Depa halau Abu Bakar. Depa halau dia antum. Depa halau dia, pernah halau dia. Ada seorang hidup zaman tu. Dia datang, dia jumpa pembesar-pembesar Quraisy, dia beritahu hampa tak tahu ke Abu Bakar ni siapa. Abu Bakar ni sentiasa tolong orang. Dia sentiasa sedekah, infak banyak. Dia buat kebaikan banyak. Takkanlah hampa nak halau dia. Dia buat perjanjian tanpa dia beritahu ke Abu Bakar, dia buat perjanjian tu. Kaum musyrikin Mekah, dia berkata boleh, Abu Bakar boleh duduk di sini, tapi kami tak mau tengok dia ibadat depan kami. Dia pun minta perjanjian itu dengan seorang daripada penduduk musyrik yang bela Abu Bakar. Kami tak mau tengok dia ni ibadat depan kami. Dia boleh duduk di Mekah dengan syarat dia jangan ibadat depan kami. Antum, Abu Bakar pergi buat macam mana satu surau, satu musalla dekat rumah dia, dia semayang bagi mereka nampak. Dia beritahu kat orang yang buat perjanjian dengan mereka, kami kan dah kata dah kat perjanjian kita apa, Abu Bakar tak boleh solat bagi kami nampak. Anjur dia buat apa? Dia tu pergi jumpa Abu Bakar, dia kata kat Abu Bakar apa? Dia kata, apa hang buat ni? Aku dah pergi settle dah sebab hang tak kena halau. Hang pula buat lagu ni. Abu Bakar kata apa? Kata cukuplah Allah menjadi aku punya pengawal. Baru masuk Islam. Baru masuk Islam. Tengok, cukuplah Allah sebagai aku punya penjaga. Jadi dia kata apa, Nabi punya nak tolong ni antum macam-macam Nabi buat tu. Sampailah Allah Ta'ala tak bagi Nabi semayang dah lepas tu pada mana-mana orang munafik. Surah Taubah larang antum. Tengok. Maka seakan-akan bahawa maksud penyebutan Nabi SAW dalam semua kalimah hanyalah menunjukkan penghormatan Nabi dan tidak menunjukkan berturutan. Tengok. Dan dikatakan bahawa Nabi memberikan selai bajunya terlebih dahulu, kemudian mayat itu dikuburkan, lalu belum memberikan lagi selai baju yang kedua kerana permintaan anaknya. Ini cara faham yang kedua. Satu, dia kata Nabi hanya mengiyakan, Nabi tak bagi. Yang kedua dia kata apa, Nabi bagi setelah dikuburkan. Yang ketiga dia kata Nabi ada bagi baju. Nabi ada bagi baju. Satu. Okey, yang tu dah kapan dah. Tapi bila Nabi pergi kubur, Nabi suruh keluar mayat tu, Nabi bagi lagi satu. Mana dia ada 3 penafsiran tentang hadis ni. 3 cara faham antum. Sebab kenapa? Kerana di dalam sebuah kitab Al-Iqlil yang dikarang oleh Imam Al-Hakim terdapat riwayat yang menguatkan hal ini. Ada hadis antum yang Imam Al-Hakim bawa. Tetapi antum masalah dia, bila Al-Hakim bawa hadis, dia mesti disetujui oleh Imam Az-Zahabi. Al-Hakim saja tak boleh. Sebab dia ni satu ulama yang sangat memudah-mudahkan mensahihkan hadis. Sebab tu ada kaedah. Bila kita baca hadis Al-Hakim, kita kena tengok apa Imam Az-Zahabi kata. Oh, dahsyat tu. Imam Az-Zahabi ni dia ada kitab 70 dosa-dosa besar. Dia kata dia setuju dengan hadis yang dibawa oleh Imam Al-Hakim, maka hadis tu boleh pakai. Hadis bukanlah bermakna Imam Hakim ni kecilnya ni orang, dia satu ilmuwan besar, dia ada kitab dah, kitab Mustadrak Imam Hakim, tapi dia kaedah para ulama hadis letak macam tu. Jadi dia kata Imam Hakim bawa riwayat. Tengok, ketahuilah sesungguhnya Nabi SAW memberikan kepada Abdullah bin Ubay kerana dia adalah seorang yang saleh. Tengok, kenapa Nabi bagi baju? Ulama sudah cuba untuk memahami kenapa Nabi memberi baju Nabi kepada seorang bapa munafik. Kenapa? Sedangkan Nabi tahu dia bapa munafik. Macam para ulama kata, pertama kerana apa? Kerana yang minta tu adalah Abdullah. Dia adalah seorang yang saleh. Dia seorang yang saleh, dan Nabi menjaga perasaan anak dia. Anak dia tu.
Seperti saya bisa tanya kat Ustaz Alim. Saya tanya, Ustaz, bagaimana dengan orang-orang yang ada di Karya Paya Terbuk yang mereka ni Ustaz, mereka pegang kata apa, tak payah semayang. Mereka pegang kata tak payah semayang. Ada berapa orang yang ada di Karya Paya Terbuk ni yang pegang kata tak payah semayang dan semayang tu syirik. Semayang tu syirik. Saya cakap ni kenapa antum? Kerana saya pergi rumah mereka, saya baca kitab yang mereka ada 3-4 kitab, saya pinjam kitab tu, lepas tu saya baca, lepas tu saya tanya, saya bincang dengan mereka. Rupanya kenapa mereka tak mau semayang? Sebab semayang ni adalah satu perbuatan yang syirik. Kita menggunakan semayang untuk meminta kepada Tuhan. Makna dia sembahyang tu telah menjadi wasilah untuk kita minta kepada Tuhan, dan benda tu jadi syirik. Sebab sembahyang daripada segi bahasa maknanya doa. Sembahyang daripada segi bahasa doa. Jadi kita hanya perlu berdoa, siapa suruh sembahyang? Itu yang mereka faham. Jadi saya tanya, kalau mereka ni mati, apa perlukah saya sembahyang mayat mereka? Itu soalan dia. Sebab saya sebagai orang Islam, saya ada hak. Saya tanya, perlukah? Maka Ustaz Alim kata, sembahyanglah mayat mereka. Kenapa? Kerana mereka ada keluarga, mereka ada anak, mereka ada isteri. Kita kena jaga hubungan kita dengan anak dan isteri mereka, supaya apa? Supaya nanti mereka tak kata tengok orang-orang muzik ni bapa kami mati pun sembahyang mayat pun mereka tak mahu. Jadi Nabi menjaga hati siapa dia? Hati anak Abdullah bin Ubay, bapa munafik. Nabi jaga tu. Walaupun Nabi tahu bapa dia munafik, Nabi bagi juga baju. Tengok, itu yang kedua. Kenapa dia orang yang soleh? Yang kedua, para ulama kita kata apa? Kenapa Nabi bagi? Kerana Nabi ni tak pernah menolak orang yang meminta kepadanya. Dahsyat tu. Nabi tak pernah menolak orang yang minta kepadanya. Sampai sahabat antum, dalam kitab antum boleh tengok, manusia teragung. Manusia teragung. Nabi duduk jalan dengan sahabat. Ada sahabat Badui mentarik Nabi punya selendang ni, sampai berbekas lagi lihat. Sahabat semua macam marah. Dia kata BP lah. Dia kata, ya Rasulullah, bagi hak aku yang ada pada kau. Dia tarik tu. Orang bagi kat Nabi, minta lah. Dia Arab Badui biasa lah. Tengok. Dan Nabi kata biarkan. Nabi tak pernah tak bagi pada orang yang meminta tu. Tengok. Namun bapaknya yang diberi pakaian oleh Nabi SAW dan dikafankan olehnya adalah seorang tokoh munafik. Yang ni dahsyat tu. Nabi bagi kepada apa? Bukan orang biasa, tokoh munafik. Dia bubuh perkataan tokoh. Imam San'ani beritahu, ni bukan tokoh Ma'al-Hijrah, tokoh munafik tu. Tengok. Ia meninggal dalam keadaan nifak. Dia meninggal dalam keadaan nifak tu. Munafik dia berkaitan nifak. Nifak ni dia menyembunyikan dia punya tak suka Islam tu dalam hati. Dia ada dua. Satu dia panggil nifak i'tiqadi, satu dia panggil nifak amali. Dua. Nifak i'tiqadi akan mengeluarkan pelakunya daripada Islam. Yang ni Abdullah bin Ubay ni dia bukan nifak amali, dia dua-dua ada. Nifak amali pun ada, nifak i'tiqadi pun ada. Kita tak boleh kata satu orang tu dia munafik, tak boleh. Sebab macam ni kita nak tahu benda dalam hati. Cuma Nabi ada beritahu tanda-tanda. Kalau janji tipu, kalau bagi amanah khianat, kalau bergaduh lebih-lebih, itu tanda orang munafik. Kita tak boleh kata dia munafik. Tapi yang ni memang Nabi sebut tu tokoh munafik. Tengok. Dan Allah Ta'ala telah menurunkan ayat Al-Quran tu. Tengok surah Taubah 84. Apa dia? Wala tusalli ala ahadin minhum mata. Janganlah engkau wahai Muhammad sekali-kali, wala tusalli, janganlah sekali-kali engkau menyalati jenazah seorang pun yang mati di antara mereka, yakni orang munafik. Tak boleh tu. Ada larangan. Nabi tak dibenarkan sembahyang. Barulah lepas tu Nabi tak sembahyang. Barulah Nabi tak sembahyang. Tengok. Dan dikatakan pula bahawa Nabi SAW memberikan pakaian kepadanya dengan baju beliau disebabkan dia pernah memberikan baju kepada Abbas ketika dia menjadi tawanan di perang Badar. Ulama kita sedang bincang
kenapa Nabi bagi baju. Yang pertama, kenapa? Kerana Abdullah anak Ubay ni bapa munafik ni soleh. Yang kedua, kenapa? Kerana Nabi tak pernah tolak permintaan siapa pun. Yang ketiga, dia kata apa? Kerana bapa munafik ni pernah bagi kepada Al-Abbas, pak menakan Nabi, baju ketika dia menjadi tawanan Badar. Dia bisa bagi, Nabi kenangkan benda tu. Dia bisa tolong pak menakan Nabi, dia bagi baju. Sebab itulah Nabi SAW bagi baju pada untuk membalas kepada kebaikan yang dia buat kepada pak menakan Nabi. Tengok. Maka Nabi SAW ingin untuk membalas hal tersebut. Nabi nak balas balik kebaikan yang dia buat. Tapi antum kena tahu, bila dia kata dikatakan, itu semua adalah dia panggil ihtimal. Apa dia? Hanya pandangan-pandangan saja. Yang betul-betulnya antum, Nabi tak bagi tahu ke siapa dia bagi baju. Tak ada. Yang ada, kita kata apa? Ihtimal para ulama. Itu saja. Ihtimal para ulama cuba mengandaikan. Apa dia ihtimal? Cuba mengandaikan, cuba fikir. Kenapa Nabi bagi? Kenapa? Kerana tak ada pun riwayat daripada sahabat yang bagi tahu kata apa? Kenapa Nabi bagi? Kenapa Nabi bagi antum? Itu antum hadis yang mana? Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Antum tengok, kita dah baca 4 hadis dah antum. 4 hadis ini dia seluruhnya berhubung dengan hukum mengkafan mayat. Kita baca 4 hadis dah. 4 hadis tu dia cakap tentang apa? Tentang hukum kafan mayat. Hadis yang lepas dah. Hadis yang mana? Hadis Aisyah, hadis Ummu Atiyah. Semua tu cerita tentang apa? Kafan mayat. Nanti antum dia akan masuk pula antum. Apa dia? Hadis yang seterusnya dia akan masuk. Nabi kata, bila kita nak kafan mayat, Nabi kata kalau boleh bagilah kafan tu color putih. Itu dia punya perbahasan. Nanti Nabi kata apa? Daripada Ibn Abbas pula kita tengok di para perbahasan para ulama. Nabi kata orang hidup pakaian terbaik untuk dia adalah putih, dan Nabi kata kafan kalau mayat kamu dengan warna putih. Sebab tu kita tengok kafan kita semua color putih. Tapi kalau tak ada color putih, color lain boleh pakai dia, insya-Allah nanti Imam San'ani akan bagi penjelasan kat kita tentang kain tu macam mana. Kain tu mesti kain baru ataupun kain tu mesti kain yang lama tapi dibasuh boleh pakai ke apa, dia akan bagi penjelasan. Insya-Allah antum sihat badan, umur panjang. Kita akan bersama lagi antum untuk kita bincang pada hadis yang seterusnya. InsyaAllah antum kita tutup dengan tasbih kifarah dan selawat kepada Nabi. Subhanallah.